Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar semua. Hari ini kita nak belajar tentang bab 1 tingkatan 4, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Jadi biasanya untuk bab 1 ni, dia tak adalah ditanya soalannya dalam kertas 2 ataupun kertas 1. Biasanya dia akan ditanya untuk kertas 3 lah. Okey, pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal. Kertas 3 ni, kamu akan ada ujian amali. Jadi, bab 1 ni pengenalan lah. Contoh peraturan dalam makmal macam mana, cara kamu nak mengendalikan bahan dan radas, bagaimana kamu nak menulis laporan. Okey. Jadi untuk bab 1 ni, kita akan belajar antaranya tentang maksud biologi, bidang kajian dalam biologi, kerjaya yang boleh pelajar ceburi dalam bidang biologi, alat keselamatan, peraturan dalam makmal. Contoh paling asas sekali, dalam makmal tak dibenarkan untuk makan dan minum. Jadi nanti bila kita dah mula kelas bersemuka, teacher minta jangan bawa lah makanan Okey. Kemudian bagaimana cara nak berkomunikasi dalam bidang biologi? Ni bukan apa ni. Ini macam bila kita nak buat jadual, kita nak buat graf, kita nak buat catabah. Kemudian bagaimana pengetahuan diperoleh melalui penyiasatan saintifik. Bagaimana kita mulakan dengan penyataan masalah, hipotesis, boleh ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan, bahan dan radas yang kita guna, prosedur, keputusan. Jadi benda ni kamu dah belajar masa sains. Jadi kamu dah ada basic. Okay, bidang biologi dan kerjaya. Okay, keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi, berkomunikasi dalam biologi, penyiasatan saintifik. Yang ni yang teacher dah maklum tadi tu lah, benda-benda tu Kita akan belajar kejap lagi. Okay, biologi. Apa tu biologi? Kan? Ini tahun kedua semua pelajar dipaksa untuk ambil biologi. Sebab batch 2 tahun sebelum tu kelas yang ambil JKT kan, subjek JKT dan tak perlu ambil bio. Jadi dia bermula dengan tahun lepas di mana semua pelajar kena ambil bio. Jadi biologi ni apa dia? Apa dia biologi? Biologi ni adalah berasal daripada bahasa Yunani yang mana bios itu bermaksud kehidupan dan logos bermaksud kajian. Jadi biologi ini adalah kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Kejap ada kawan nak masuk tu. Tak ada. Sebab itulah teacher minta tolong gunakan akaun Delima Bila kamu gunakan akaun Delima, kamu akan automatik dapat masuk ketika kelas. Kalau kamu gunakan email biasa, kamu kena tunggu teacher approve. Macam sekarang kan. Tapi kalau guna Delima, automatik terus dapat masuk, tak perlu teacher approve. Jadi, biologi. Bios tu kehidupan. Logos tu bermaksud kajian. Jadi biologi ni adalah kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Kita akan belajar tentang diri kita, tentang proses yang berlaku dalam diri kita, dalam haiwan lain, dalam persekitaran kita. Jadi biologi ni membolehkan kita memahami struktur dan fungsi organisma. Contoh nanti kenapa adanya banyak makhluk dalam dunia kan, dalam contoh macam haiwan-haiwan kan. Apa fungsi tupai? Apa fungsi ada belalang? Kenapa Tuhan
cacing tanah. Semuanya ada fungsi masing-masing serta hubungan dan interaksi antara organisma dengan alam sekitar. Jadi, ini adalah contoh-contoh bidang kajian dalam biologi. Seperti botani adalah kajian mengenai hidupan tumbuhan. Ekologi, kajian mengenai interaksi antara organisma dan persekitaran. Kemudian, fisiologi, kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma. Kemudian genetik, kajian mengenai pewarisan dan variasi genetik. Kemudian mikrobiologi, kajian mengenai mikroorganisma. Jadi sebenarnya ada banyak lagi ni. Tapi itulah yang antara contoh-contohnya. Sumbangan biologi dalam kehidupan seharian. Dia nak masuk tadi. Okey, sumbangan biologi dalam kehidupan harian. Jadi pengetahuan biologi ni dia banyak beri sumbangan kepada manusia. Ini adalah antara beberapa contoh sumbangan dalam kehidupan harian. Antaranya dalam bidang perubatan, di mana dapat mencipta kaedah persenyawaan in vitro. Nanti kita akan belajar. Ada ni bab ni dalam bab 15, bab akhir sekali untuk tingkatan 4. Lepas tu perancangan keluarga. Bagaimana apabila dalam keluarga tu anak dah ramai, jadi nak menghadkan bilangan anak. Ini juga adalah sumbangan biologi. Kemudian pembedahan plastik. Biasa kan tengok artis-artis K-pop kan. Pelakon dia, penyanyi K-pop kan, cantik-cantik kan. Tapi bila tengok gambar masa kecil, lain muka. Mata sepek. Tapi bila dia menyanyi, dia berlakon ni mata besar. Pembedahan plastik. Dan juga terapi jin bagi yang ada penyakit-penyakit genetik. Nanti kita akan belajar ya. Kemudian bidang farmasi, bagaimana pembuatan vitamin sintetik, vaksin. Sekarang kan kerajaan nak memberi vaksin kepada rakyat kan, vaksin COVID-19. Jadi vaksin-vaksin ni adalah ampaian, macam larutan lah ampaian ni. Ampaian yang mengandungi virus ataupun bakteria ataupun patogen ataupun kuman yang mati atau lemah yang tak boleh membahayakan manusia. Bila disuntik dengan vaksin ni, dia akan merangsang badan kita untuk menghasilkan antibody. Nanti kita akan belajar. Yang akan menghasilkan tu adalah limfosit. Dia akan menghasilkan antibody. Kita akan belajar nanti dalam bab tingkatan 4. Kemudian hormon insulin. Apabila ada pesakit kencing manis kan, penyakit kencing manis, diabetes mellitus, dia kurang hormon insulin yang dirembeskan oleh badan dia sendiri. Jadi dia perlukan suntikan hormon insulin daripada luar. Jadi adalah masa dia kena injek diri dia dengan hormon insulin dan enzim sintetik. Kemudian dalam bidang penghasilan makanan, bagaimana kita dapat menggunakan mikroorganisma untuk membuat keju, membuat kicap, membuat tapai, membuat tempe. Kalau siapa yang tak kenal tempe, ni gambar tempe. Sedap tempe ni. Biasa orang goreng tempe dengan tahu kan. Kemudian bidang pertanian, tanaman dan haiwan transgenik. Nanti kita akan belajar apa itu transgenik. Kemudian teknologi hidroponik dan aeroponik, apa beza dia? Kalau hidroponik ni akar terendam dalam air. Tapi kalau aeroponik ni akar tergantung di udara. Macam mana tu nanti kita akan belajar Kerjaya. Ada banyak kerjaya dalam biologi. Doktor, farmasi, apa lagi? Pensyarah, cikgu. Apa lagi? Yang ni ahli biologi hidupan liar. Banyaklah kerjaya dalam biologi. Okey, 1.2 keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi ini penting untuk mengelakkan kecederaan dan kemalangan lah yang serius.
Contoh apabila badan terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya, ada stesen pancuran kecemasan. Kemudian ni stesen pencuci mata. Untuk cuci mata bila terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Ini adalah kebuk WhatsApp. Biasa dekat belakang sekali kan. Ini makmal kimia sekolah kita ada ni kebuk WhatsApp ni. Mengelakkan daripada terhidu gas-gas berbahaya. Seperti klorin, bromin. Ini adalah kabinet aliran lamina. Dia akan menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih. Kemudian ini kabinet keselamatan biologi. Yang ni dia akan menyediakan ruang kerja tertutup apabila saintis tu dia nak mengkaji bahan yang telah atau berkemungkinan telah dicemari oleh patogen. Yang ni ini pakaian lah ketika dalam makmal. Contoh macam goggle. Kita untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya, ni goggle. Topeng muka, melindungi daripada asap, wap dan kabut. Sarung tangan makmal, mengendalikan sampel biologi. Pencuci tangan untuk basmi kuman pada tangan. Baju makmal, pakai lab coat Jadi bila nanti kita dah masuk semula sekolah untuk kelas bersemuka, ketika kita nak buat eksperimen, tolong pakai lab coat baju makmal. Untuk melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia yang berbahaya. Okey, kemudian bahan-bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Kamu tak boleh nak buang semua bahan kimia tu bila dah guna tu dalam sink. Dia ada yang bahaya, ada yang tak berbahaya. Jadi yang kita boleh buang dalam sink adalah bahan kimia yang nilai pH dia 5 hingga 9. Lepas tu kalau dia berasid nanti dia boleh merosakkan sink tu lah dan berbahaya lah. Kemudian cecair dan larutan yang kepekatan rendah dan tak berbahaya kepada pengguna. Contoh macam air suling, larutan pewarna, larutan sukrosa. Kemudian bahan-bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki. Nanti pembantu makmal dia akan sediakan tong lain, bekas lain untuk buang bahan-bahan ni inilah bahan-bahannya, antaranya nilai larutan yang nilai pH dia kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Bahan kimia macam asid, logam berat macam merkuri, bahan meruak, bahan toksik, bahan radioaktif. Dan bila masuk makmal jangan pakai slipper. Kena pakai kasut. Kenapa? Nak mengelakkan kecederaan jika ada kaca pecah dan tumpahan bahan kimia. Kaedah untuk mengurus bahan sisa biologi, ada kategori A, sisa tajam, sisa tidak tajam, bangkai haiwan, cecair D. Contoh macam bangkai haiwan ni, nanti bila kita buat eksperimen untuk mengkaji, menyiasat sistem respirasi katak. Katak kan, nanti katak tu akan matilah bila kamu dah bedah katak tu, dah buka, dah isi dalam dia dekat ruang dada dia tu, dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu. Dibungkus dan dengan rapi dalam beg plastik bahaya dan disejuk beku. Yang ni tak ada ni beg plastik bahaya ni. Tak apalah. Kemudian ini kalau sisa tajam. Sisa tajam dan yang paling penting kalau berlaku kemalangan, contoh macam tangan terkena pisau ke apa, bagi tahu cikgu cepat. Sama juga kalau ada radas yang pecah ataupun rosak, mesti maklumkan pada cikgu teacher takkan suruh ganti, takkan suruh bayar balik, tak. Maklumkan pada cikgu cepat-cepat. Ini adalah contoh, yang ni biasa kat hospital kita nampak kan, beg plastik bahaya, bekas sisa tajam, tong bayu bahaya, autoclave. Kemalangan dalam makmal boleh terjadi kalau kecuaian, kelalaian dan kurang kemahiran. Jadi bila teacher bagi teacher ajar cara nak mengendalikan bahan dan radas, bagi perhatian betul-betul dan jangan bergurau dalam makmal jangan cuik orang sana, cuik orang sini. Jadi langkah-langkah mengurus tumpahan bahan kimia am.
Okay, kalau ada bahan kimia tertumpah, maklumkan kepada guru. Okey, tapi kalau melibatkan tumpahan merkuri, maklumkan kepada guru cepat-cepat. Kemudian kita akan tabur serbuk sulfur. Bukan kamu lah, teacher atau pembantu makmal akan tabur serbuk sulfur untuk tutup dulu tumpahan merkuri. Lepas tu akan panggil pihak bomba. Sebab bahaya merkuri Okey, kalau macam tumpahan bahan kimia am yang lain-lain selain merkuri, kita akan sekat tumpahan bahan kimia daripada merebak dengan menggunakan pasir. Okey, kemudian amalan-amalan dalam makmal biologi, kena ingat makmal biologi ialah tempat pembelajaran dan penyelidikan. Jadi peraturan keselamatan umum mesti sentiasa diamalkan oleh para pelajar. Okey, mesti pakai lab coat. Okey. Kemudian dilarang bekerja bersendirian di makmal tanpa pengawasan daripada guru. Lepas dah buat eksperimen, kena basuh tangan. Dilarang bawa masuk barang yang tak ada kaitan ke dalam makmal. Okay, dan dilarang makan dan minum dalam makmal. Dan kena pasti semua simbol keselamatan yang mana boleh mengakis. Kena tahulah yang mana mudah terbakar. Yang ni kamu dah tahu masa sains dulu kan. Okey, langkah keselamatan berhubung kebakaran. Bila berlaku kebakaran, jangan teruskan buat eksperimen tu. Hentikan kerja serta-merta. Matikan semua punca elektrik berdekatan serta cabutkan palang. Keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan yang ditetapkan. Hubungi pihak bomba, jangan cemas, jangan tolak-menolak. Jangan berpatah balik untuk mengambil barang yang tertinggal. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Sebab biasanya kalau berlaku kebakaran dalam bangunan ataupun rumah, mangsa meninggal dunia bukan kerana terbakar. Tapi mula-mula kerana dia lemas. Bila kebakaran ni, oksigen akan berkurangan, CO2 akan banyak. Jadi tak cukup oksigen untuk bernafas, jadi mangsa lemas dan kemudian akan meninggal dunia lah. So api sampai semua tu lah. Okey. Jadi contohlah kalau berlaku kebakaran, kena cepat-cepat keluar daripada bangunan yang terbakar. Itu yang paling penting. Okey, pengendalian barangan kaca dan bahan kimia. Hati-hati bila mengendalikan barangan kaca yang panas. Kaca-kaca pun hati-hati, kadang-kadang kamu lalai, kamu cuai, kamu nak ambil barang yang jauh, kamu tertolak silinder penyukat kan atas meja, pecah. So kena hati-hati Sebarang kerosakan perlu laporkan pada guru. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber nyalaan api. Dilarang menyentuh, merasa dan menghidu bahan kimia secara langsung. Pengalaman teacher masa teacher mengajar di sebuah sekolah di daerah lain lah. Ni first time sebab sebelum tu tak ada lagi pelajar teacher buat macam tu. Teacher suruh dia tengok sel bawang di bawah mikroskop cahaya, dalam bawah mikroskop lah. Kemudian tahu tak dia buat apa? Dia prick bahasa Melayu. Dia cucuk tangan dia dengan jarum. Dia titiskan darah dia tu atas slide kaca, dia tengok darah dia macam mana. Masya Allah. Jangan buat benda-benda yang macam tu Dilarang membuat eksperimen yang tidak disuruh oleh cikgu. Okey. Yang ni kamu rasa macam bab satu tak ada apa kan, tapi ini penting. Ini penting untuk keselamatan kamu. Okey. And then pengendalian spesimen hidup. Kena guna sarung tangan yang sesuai. Janganlah pegang katak tu tak ada sarung tangan. Kena pakai sarung tangan. Okey. Kemudian bantuan kecemasan. Maklumkan kepada guru, hubungi talian kecemasan, pindahkan mangsa dari tempat kejadian. Okey, beri rawatan kecemasan. Okey, amalan sikap saintifik dan nilai murni. Teacher nak bila kamu datang ke sekolah, kamu masuk kelas, kamu rasa happy. Jadi kita kena menjadi orang yang sentiasa positif dan menjadi orang yang sentiasa memudahkan
rakan-rakan di sekeliling kita. Jadi ketika buat eksperimen lepas ni, teacher nak mesti ada rasa minat, rasa sifat ingin tahu, jujur dalam merekod data. Lepas tu rajin bila nak buat kajian. Jangan duduk je suruh orang lain buat bagi arahan je kan. Tak boleh. Itu satu sikap pelajar kan. Satu lagi sikap pelajar, dia je yang nak buat eksperimen. Tak bagi chance langsung kawan nak buat. So kena ada kerja sama dalam kumpulan. Okay, bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan. Kemudian menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat, berfikiran kritis dan analitis, dan kena menghargai sumbangan sains dan teknologi. Okey, untuk berkomunikasi dalam biologi, ada banyak cara nak berkomunikasi dalam biologi, antaranya melibatkan jadual, graf dan lukisan biologi. Jadi kita gunakan jadual ni untuk merekod dan mempersembahkan data supaya lebih mudah untuk difahami oleh orang yang baca lah, yang tengok data kita, laporan kita ni. Jadi, teacher nak tunjuk ni ini contoh jadual Jadual ni, tajuk ni mesti ada unit. Ini tajuk apa ni? Ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang kita ubah. Ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Tajuk bersama unit wajib ada. Ini adalah pemboleh ubah tu lah yang kita gunakan, pemboleh ubah dimanipulasi yang kita gunakan. Ada 5 pemboleh ubah dimanipulasi ni, 30 darjah Celsius sehingga 70 darjah Celsius. So ini adalah data-data untuk pemboleh ubah yang bergerak balas. Ini jadual Kemudian kita juga gunakan graf. Okey, kalau kamu tengok kat sini paksi X ini paksi X. Sepatutnya okey, dia buat kat sini tajuk. Boleh je buat tajuk kat sini boleh, buat tajuk kat tepi sini pun boleh. Ini paksi X Paksi X ini adalah untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Paksi Y adalah untuk pemboleh ubah bergerak balas. Bila kamu nak plotkan nilai, kamu buat pangkah je. Kamu buat pangkah macam dalam gambar. Sekejap. Okey, pangkah. Pangkah. Lepas tu kamu kena sambungkan semua titik yang wujud menggunakan menggunakan freehand curve. Alamak, habis dah. Sebab teacher guna drawing tablet, lari habis dah. Tapi dalam biologi, kalau macam ni, dia tak boleh ada, habis dah. Dia tak boleh ada double line Bila dia ada double line, kamu punya graf tu tidak licin. Jadi dia tak boleh ada double line. Sampai. Okey, terlebih juga sikit. Susah waktu tu guna drawing tablet. Okey, jadi ini adalah graf. Kemudian kita ada carta bar. Carta bar ni kamu mesti ada selang ni. Nampak tak? Ada selang kat sini ni, selang. Ini adalah carta bar atau carta palang Jadi palang ni, lebar dia ni kena seragam. Kalau kamu buat sebesar satu kotak besar tu, untuk palang lain pun dia kena sama lebar antara palang ni. Manakala dia, kalau carta bar dia kena ada gap. Gap ni. Gap ni dia kena sama lebar antara gap. Gap antara gap sama lebar. Kalau palang tu antara bar tu kena sama lebar. Tapi kalau lebar bar, lebar palang dengan lebar gap ni tak sama, tak apa. Dia antara sesama dia. Lebar palang ni kena sama antara lebar palang yang lain. Kalau kamu buat tak sama, kamu akan hilang markah. Dia sama juga. Kalau untuk paksi X, pemboleh ubah yang dimanipulasi bersama dengan tajuk. Kalau untuk paksi Y, dia adalah untuk pemboleh ubah yang bergerak balas dan mesti ada tajuk lah. Ada tajuk Kemudian, ini adalah histogram. Apa beza histogram dengan carta palang? Histogram dia bar ni dia rapat-rapat. Cuba tengok carta palang tadi. Dia ada gap. Tapi kalau untuk histogram dia rapat-rapat.
cuma dia ada gap dekat mula-mula lah. Dekat faksi Y ni dia ada selang sikit. Okay, so ini adalah histogram. Jadi histogram ni saiz atau lebar palang hendaklah sama dan tiada jarak antara palang. Lukisan biologi mesti tepat. Bila kamu diminta untuk lukis, kamu kena guna pensel. Kamu tak boleh guna pen. Tak boleh guna pensel warna. Dan kamu kena gunakan pensel yang tajam. Supaya line kamu buat tu dia tak jadi double line. Kemudian, lukisan mesti berlabel. Contoh sekarang cikgu nak lukis, teacher nak lukis sel haiwan Cikgu lukis sel haiwan. Ini adalah sel haiwan. Cikgu lukis simple je lah Lepas tu ada nukleus. Simple sangat-sangat. Sel haiwan ada nukleus tu je yang tunjuk. Jadi bila kita nak labelkan, kita labelkanlah straight. Jangan buat anak panah lah, just label straight macam tu je. Ini adalah membran plasma. Ataupun bahasa Inggeris dia plasma membran. Yang kelas 4AB jangan risau, teacher akan share video cikgu yang mengajar ikut bahasa Inggeris lepas ni Okey, kemudian dan tak bersilang antara satu sama lain. Okey, katakanlah kamu nak labelkan nukleus pula. Labelkanlah nukleus. Ini cara macam mana kita nak lukis. Sepatutnya teacher guna pen warna hitam kan? Kan tadi kita cakap tak boleh guna pensel warna kan? Warna merah kan? So kita guna warna hitam Pensel lah pensel, jangan guna pen. Okey, kemudian lukisan pelan. Lukisan terperinci. Apa beza dua ni? Kalau lukisan pelan macam ni. Dia buat pelan kat luar je. Lukisan yang menunjukkan garis bentuk struktur. Tapi kalau lukisan terperinci dia menunjukkan sel-sel dalam struktur. Ini lukisan terperinci. Ini adalah benda yang sama Ini benda yang sama ni. Ini adalah keratan rentas batang dicotyledon. Ini adalah lukisan pelan, ini adalah lukisan yang terperinci. Ini adalah faktor pembesaran. Contoh, sebenarnya panjang spesimen tu 1.2 je tapi kamu lukis 2.4 cm. Jadi faktor pembesaran adalah 2 kali pembesaran. Lepas tu kita kena belajar tentang satah, keratan dan arah. Okey. Jadi satah ni dia merujuk kepada permukaan rata bayangan yang melintasi badan. Ada 3 satah utama. Tengok gambar ni, gambar seorang lelaki kat tepi ni Kalau satah sagittal, kamu tengok yang satah warna oranye ni. Dia akan membahagikan tubuh kepada bahagian kiri dan bahagian kanan. Satah frontal, dia akan membahagikan tubuh kepada bahagian depan dan belakang. Yang warna kuning ni satah frontal. Kalau satah melintang yang warna purple ni, membahagikan tubuh kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Keratan rentas ada 2. Keratan rentas membujur ataupun keratan rentas melintang. Kalau keratan rentas, minta maaf keratan ada 2. Keratan membujur dan keratan rentas ataupun kita panggil keratan melintang. Kalau keratan rentas, dia akan bahagikan struktur ni, contoh macam lobak merah ni, carrot ni kepada bahagian atas dan bahagian bawah secara melintang. Kalau keratan membujur, dia akan membahagikan struktur kepada bahagian kiri dan kanan. Tengok ini contoh buat keratan rentas. Dia akan bahagikan struktur bahagian atas dan bahagian bawah. Ini bahagian atas, ini bahagian bawah kan. Kalau keratan membujur ni, dia akan membahagikan struktur kepada bahagian kiri. Mana kiri? Ini kiri. Bahagian kiri dan bahagian kanan. Okay, dan bila kita nak lukis anatomi haiwan, kamu kena tahu pula anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior, lateral. Senang je ni. Contoh macam manusia kita menegak macam ni kan. Kalau bahagian tu menuju ke arah kepala, kita panggil sebagai superior. Kalau dia menuju ke kaki, ke arah kaki, kita panggil inferior. Kalau dia berada pada bahagian tepi, kita panggil lateral. Okey, kalau untuk ikan yang melintang macam ni,
Kalau menghala ke kepala dia, ke depan ni, ke arah depan jasad ni kita panggil anterior. Kalau dia menghala ke belakang, ke arah belakang jasad ikan ni, jasad tu ikan lah maksud dia, posterior. Kalau dia menuju ke arah atas jasad, kita panggil ni, dia menuju ke, okey habis dah hilang. Dia menuju ke arah atas, kita panggil dorsal. Sebab itulah akar ni kita panggil akar dorsal. Nanti kita akan belajar dalam respirasi. Kemudian kalau dia menuju ke arah bawah jasad, ini adalah ventral. Okey, penyiasatan saintifik dalam biologi. Jadi mula-mula kita kena kenal pasti masalah. Kenapa kita nak buat penyiasatan saintifik tu? Mesti ada pernyataan masalah kan? Kita pelik. Okey, kenapa kalau kita letakkan air dalam bekas yang lebih besar, cepat je air itu tersejat. Contoh itulah pernyataan masalah yang kita nak siasat. Kita kena bina hipotesis. Okey, hipotesis kita disebabkan oleh jumlah luas permukaan semakin besar menyebabkan semakin cepat air tersejat ke persekitaran. Lepas tu kena pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Kita gunakan bekas bersaiz besar ni, besar sikit, besar lagi. Ya. Ada soalan ke? Nak tanya ke? Siapa buka tu? Siapa ada buka tu? Ada nak tanya soalan ke? Tak ada Ketua tolong ambil kehadiran Okay. Kemudian tadi kan cikgu dah sebut tadi kita ada pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh dalam case tadi tu kita manipulasikan, kita ubah saiz bekas yang kita nak isi air tu. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Isi padu air yang tinggal dalam bekas selepas 2 jam ke kan. Okey, lepas tu pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Kalau untuk bahasa Inggeris, pemboleh ubah dimanipulasi ni manipulated variable. Kalau untuk pemboleh ubah bergerak balas, responding variable. Kalau untuk pemboleh ubah dimalarkan, kita panggil control variable ataupun fixed variable. Jadi kalau untuk fixed variable ni, pemboleh ubah dimalarkan, kita boleh guna tempoh masa lah. Tempoh masa kita dedahkan di bawah cahaya matahari iaitu selama 2 jam. Okey, kemudian kita kena rancang. Rancang bagaimana kita nak jalankan penyiasatan saintifik. Lepas tu kena kumpul data, lepas tu kena interpretasi data, buat jadual semua kan. And then kita buat kesimpulan. Kesimpulan kita, hipotesis diterima. Semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada cahaya matahari, semakin cepat ataupun semakin berkurang isi padu air dalam bekas kerana banyak yang tersejat ke persekitaran. Dan kita kena tulis laporan. Kalau kita buat eksperimen dan penyiasatan saintifik tapi kita tak buat laporan, maka penyiasatan kita tu tidak bermakna. Sebab tak ada laporan yang kita buat. Jadi orang lain pun tak boleh nak guna, tak boleh nak sambung penyiasatan yang kita buat. Okey, ini adalah contoh eksperimen Yang ni eksperimen yang simple lah. Kita nak tengok kesan aktiviti yang berlainan terhadap kadar denyutan nadi. Jadi kita kena fikirlah aktiviti apa kita nak buat. Contoh kita nak berlari. Kita berlari, jadi kita malarkan jenis aktiviti tu berlari. Tapi kita manipulasikan masa kita berlari. Kita berlari untuk 2 minit, untuk 4 minit, untuk 6 minit dan untuk 8 minit. Kita pun tengok, kita pun siasat. Kalau lari selama 2 minit, berapa kadar denyutan nadi? Lari, lepas tu lari pula, rehat dululah. Dah stabil denyutan nadi tu, lari pula 4 minit. Berapa kadar denyutan nadi? Okay. So pernyataan masalah, apakah kesan aktiviti cergas terhadap denyutan nadi manusia? Okey, kalau yang ni dia, okey yang ni lain Yang ni lain dengan yang teacher cerita tadi.
Yang ini dia manipulasikan aktiviti cergas. Mungkin boleh buat berlari, berjalan, melompat dan apa lagi berbasikal. Dan kita malarkan masa dia buat aktiviti tu selama 3 minit. Okay, so hipotesis kita kadar denyutan nadi murid meningkat selepas aktiviti cergas. Okay, tapi yang ni tak berapa tepat lagi ni. Ya, okay, ni tak apa, ni just permulaan je. Nanti teacher akan ajar dengan lebih lanjut bagaimana kita nak buat hipotesis. Sebab hipotesis kita ada dua. Satu hipotesis yang semakin tu. Satu lagi adalah hipotesis perbandingan. Yang ini nanti teacher ajar. Teacher tak nak peningkan kepala kamu lagi. Untuk hari ni kita belajar yang basic dulu. Nanti bila kita dah buat eksperimen tu, teacher akan ajar. Apa beza dua hipotesis ni? Okey, kemudian pemboleh ubah dimanipulasi, aktiviti cergas. Bergerak balas, kadar denyutan nadi murid. Dimalarkan murid. Maksudnya murid yang samalah. Okey. Bahan dan radas yang digunakan. Jam randik. Spesimen dia digunakan murid tapi kalau kita buat jam randik ni radas murid ni bahan pun boleh juga. Tak ada masalah. Apa beza bahan dan radas? Kalau radas ni kita dah guna, kita boleh guna lagi. Macam jam randik, macam termometer, macam silinder penyukat. Tapi kalau bahan kita dah guna, tak boleh guna dah. Contoh macam bila kita dah gunakan air suling tu, kita dah campur dengan pewarna. Jadi kita tak boleh guna dah untuk next eksperimen. Kita kena buang. Itu adalah bahan. Okey, jadi ini adalah prosedur. Ini adalah prosedur. Nanti teacher akan ajar juga ada 5 kriteria dalam prosedur. Itu tak apa, nanti teacher akan ajar, jangan risau. Okey, dan kena buatlah keputusan dalam jadual kan. Murid, ini adalah apa ni? Mana tadi? Okay, ni jadual Lepas tu perbincangan. Bila perbincangan kena jawab soalan lah. Kemudian kesimpulan, terima tak hipotesis. Lepas tu kena buat laporan yang lengkap. Okay, jadi ada soalan tak? Kesian Munira. Munira dah habis dah kelas Munira, tak apa, nanti teacher akan upload dalam YouTube, boleh tengok dalam YouTube Jadi kita dah habislah bab 1 tingkatan 4. Minggu depan kita akan masuk kepada bab 2 tingkatan 4 dan teacher harapkan sebelum kita belajar bab 2 tu, kamu dah buat revision, kamu dah tengok dulu tajuk tu lebih awal. Okay, kalau tak ada soalan, ada tak yang nak tanya soalan?